menyedihkan. Inilah realiti buli cyber zaman teknologi serba canggih. Perlu hentikan sebelum parah. Pada Mei 2020, berita di seluruh dunia dikejutkan dengan kematian Hana Kimura, 22 tahun, yang disebabkan oleh buli cyber. Berita ini menggemparkan semua orang di dalam industri hiburan kerana bukan hanya beliau seorang artis, atlet atau influencer, tetapi cara kematian dan punca kematiannya sangat tragis. Tahun lepas merupakan tahun di mana masyarakat perlu meningkatkan kesedaran yang tinggi mengenai fenomena buli cyber dan bagaimana isu tersebut memberi kecenderungan ke arah bunuh diri. Apa itu buli cyber? Menurut government, ia didefinisikan sebagai tingkah laku yang dilakukan melalui media elektronik oleh individu atau kumpulan individu secara berulang kali dengan mesej bermusuhan atau agresif, tujuan untuk menimbulkan kemudaratan atau ketidakselesaan pada yang lain. Ini termasuklah dalam bentuk mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang. Buli cyber kebiasaannya melibatkan remaja, tetapi boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak mengira usia. Berbalik kepada latar belakang Hana Kimura. Hana Kimura merupakan artis Jepun berdarahkan cukai Indonesia yang terlibat di dalam program reality Netflix yang bertajuk Terrace House musim 2019-2020, tetapi dihentikan kerana kes bunuh diri. Beliau merupakan ahli gusti wanita yang terkenal di Jepun dan seorang influencer yang mempunyai ramai pengikut di media sosial. Sepanjang beliau di dalam program reality di Netflix, jumlah pengikut di media sosial terutama Instagram, Twitter semakin melonjak dan semakin suka beliau mengawal para netizen bebas bersuara di media sosialnya. Dilakukan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hana Kimura membuat perkongsian di media sosial yang memberi gambaran bahawa dia telah menjadi seorang mangsa buli cyber. Hari terakhir beliau meninggal dunia, beliau memaparkan gambarnya bersama kucingnya dengan caption yang berbunyi "Selamat tinggal". Justeru, penggunaan media sosial secara berlebihan berpotensi membawa kepada yang pertama adalah memberikan komen-komen dalam bahasa yang menghina. Kedua, kebocoran maklumat peribadi di mana para netizen menyimpan maklumat yang boleh memalukan si mangsa di dalam internet kerana semata-mata mengumpul like dan menjadikan bahan bacaan mereka tular di media sosial agar mendapatkan lagi pengikut baru di laman sesawang. Mari kita kupas lagi mengenai faktor serta kesan-kesan kepada buli cyber ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hamid Jamil. Saya akan menerangkan sedikit tentang apa terjadinya buli cyber di kalangan influencer dan juga artis. Okey, faktor utama yang dapat kami huraikan adalah kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Hal ini kerana kanak-kanak sering diberi gadget tanpa pengawasan seperti iPad, iPhone semata-mata untuk mendiamkan mereka. Penggunaan peranti iPad dan telefon bimbit ni adalah menjadi medium utama bagi buli cyber. Kerana kurangnya pengawasan daripada ibu bapa itu telah mencetuskan satu kegiatan yang tidak berfaedah lah di kalangan remaja terutamanya. Kerana mengikut kajian Microsoft Global Youth Online Behaviour, Malaysia antara negara ke-17 yang tertinggi buli cyber. Berdasarkan laporan daripada Microsoft data 2019, ini adalah perbezaan di antara Malaysia dan dunia. Okey, antara penyebab utama dan perbezaan polisi ini akan menyumbang kepada berlakunya kecenderungan terhadap buli cyber. Kurangnya pemantauan dan polisi-polisi yang dilakukan oleh kerajaan terhadap kegiatan buli cyber ini boleh menyebabkan berlakunya perkara ini di masa akan datang. Kerana tiada pemantauan daripada KKMM dan sebagainya, tiada polisi yang lebih keras dan denda terhadap pelaku-pelaku akaun palsu ini, menyebabkan lebih cenderungnya aktiviti buli cyber ini. Hal ini kerana pembuli cyber ini tidak menggunakan identiti sendiri, tetapi berlindung di sebalik akaun-akaun palsu. Ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat tidak baiklah kepada masyarakat Malaysia. Faktor-faktor lain yang berlakunya buli cyber ini adalah kerana wujudnya golongan-golongan makcik bawang di Malaysia ni. Hal ini kerana mereka merasakan diri mereka betul dan sentiasa betul dan mereka boleh mengadili seseorang itu dengan sesuka hati. Sebenarnya tidak.
Kerana sebagai manusia dan sebagai orang Islam itu sendiri adalah mencaci, mengeji serta menegur itu perlulah dilakukan secara betul dan secara sopan. Sebaik-baiknya boleh private message orang itu jika merasakan sesuatu yang dilakukan itu tidak betul. Salah satu sebab mengapa berlakunya lagi bully cyber ni di kalangan influencer dan artis ni adalah boleh dikaitkan dengan kurangnya didikan agama. Kerana tiada agama di dalam dunia ini membenarkan perilaku negatif seperti bully cyber ini. Bully cyber ini tergolong di kalangan aktiviti yang memburukkan atau menghina seseorang itu. So perlulah diterapkan di dalam kelas-kelas agama ataupun pendidikan moral contohnya, supaya bully cyber ini adalah aktiviti yang salah dan berdosa dari segi apa jua agama sekalipun. Faktor lain pula, ibu bapa haruslah memainkan peranan dalam memantau penggunaan internet anak-anak. Kebebasan anak-anak ini di alam maya boleh menjadikan mereka seorang pembuli cyber, kerana mereka tiada siapa yang mengetahui kegiatan bully mereka. Justru mereka tidak tahu kan perkara yang mereka buat itu adalah salah. Sebab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebung. Dan di samping itu juga, kurangnya ilmu pengetahuan tentang internet juga mendorong ke arah bully cyber. Individu yang mempunyai ilmu pengetahuan rendah akan terus menggunakan internet ini secara melulu, sekaligus menyalahgunakan internet. Tindakan bully cyber yang individu-individu ini boleh lakukan boleh memberi impak kepada mangsa. Seterusnya, bully cyber bermula dengan hanya berniat bergurau, namun ianya akan bertukar menjadi komen-komen fitnah, komen-komen lucah yang tidak selesa untuk semua orang. Namun ini adalah titik permulaan untuk gejala bully cyber, di mana peringkat seterusnya pembuli-pembuli cyber ini akan bermula kongsi semua yang berunsur-unsurkan pornografi, dan pada mereka ini hanyalah gurauan. Walhal tanpa mereka sedar, ianya menyakiti orang-orang, menyakiti mangsa, menyakiti orang-orang sekeliling mereka. Mereka tidak akan ada sifat empati terhadap apa yang akan terjadi kepada mangsa, melainkan ianya berlaku pada diri sendiri. Malaysia merupakan pengguna WhatsApp nombor 1 di dunia, dan bagi sosial media yang lain, Malaysia antara pengguna-pengguna tertinggi. Dan seperti mana banyak faedahnya, banyak juga ruang untuk toksik cyber ini berlaku. Antara toksik cyber yang biasa berlaku adalah gangguan dalam talian. Gangguan dalam talian ini berlaku apabila mesej seperti video ataupun gambar dihantar secara tidak bertanggungjawab. Mesej yang mungkin berunsurkan ancaman dan ugutan. Kemudian kedua adalah penyamaran atas talian, identity theft, pencurian identiti, di mana individu tidak bertanggungjawab mengambil akaun mangsa dan menjadikannya sebagai lubuk pornografi, lubuk untuk menipu orang dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah penyalahgunaan foto, di mana gambar-gambar mangsa boleh diedit untuk menjadi bahan bahan ancaman oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi ingatlah untuk berkongsi gambar anda secara selamat. Di akhir sekali, kesimpulannya, keselesaan sosial media dan komunikasi adalah hak kita semua. Dan apabila ada individu-individu yang tidak menjalankan etika sosial mereka, ianya menjadi satu tempat yang tidak selamat untuk semua pengguna. Jadi marilah kita berkongsi secara selamat dan sentiasa berhati-hati di sosial media. Antara kesan bully cyber terhadap para selebriti maupun influencer, di mana mereka lebih mudah cenderung untuk mengalami gangguan fikiran maupun boleh jadi hilang fokus terhadap kerjaya serta hilang punca pencarian rezeki mereka. Ini kerana kata-kata kecaman yang dilemparkan oleh warganet ia akan mengganggu, menggores hati dan menyebabkan mereka hilang semangat untuk muncul di kaca televisyen. Ini kerana keyakinan diri semakin berkurang dan perasaan takut ataupun trauma terhadap penggunaan sosial media menyelubungi diri mereka. Seperti yang dilalui oleh seorang artis antarabangsa, Ed Sheeran, di mana beliau mengambil keputusan untuk menutup akaun Twitternya kerana tidak tahan dengan kekejaman komen warganet di media sosial, kerana beliau mengaku bahawa beliau tidak mampu lagi membaca setiap komen yang diterimanya, kerana sebuah komen saja mampu menghancurkan keceriaan harinya apabila ramai berusaha untuk membenci dia. Selain itu, pencabulan hak
terhadap seseorang manusia itu berlaku apabila pembuli cyber sewenang-wenangnya menghentam dan memalukan mangsa dalam media sosial hingga mencalakan maruah mangsa. Tambahan pula, terdapat isu terbaru mengenai pelakon dan penerbit terkenal di Malaysia iaitu Syarah Rosni mengenai sebuah artikel yang berbau fitnah terhadap beliau dan keluarganya yang disiarkan melalui media sosial oleh warganet yang tidak bertanggungjawab. Tindakan warganet yang menularkan berita tanpa kebenaran sesebuah cerita mampu merosakkan hubungan antara manusia seperti yang berlaku antara Syarah Rosni dan pelakon iaitu Janani. Hal ini menjatuhkan lagi maruah keluarga dan merosakkan imej mereka sebagai seorang selebriti. Lebih-lebih lagi, kesan buli cyber terhadap selebriti maupun influencer adalah mereka sering menghadapi gangguan emosi di mana kehidupan selebriti juga seperti manusia biasa yang perlu berhadapan dengan cabaran tersendiri. Walau bagaimanapun, cabaran mereka adalah lebih berat apabila mereka tidak dapat mengawal diri dan gagal menahan emosi daripada lemparan kata-kata kencaman yang keterlaluan oleh warganet mereka. Gangguan emosi ternyata memberi kesan buruk sehingga mereka tidak lagi mampu berdepan dengan cabaran dan bertindak melakukan tindakan yang luar jangka. Misalnya, Demi Lovato merupakan antara selebriti yang menghadapi gangguan emosi ketika beliau menyuarakan secara lantang mengenai isu buli cyber. Namun beliau turut dikecam teruk atas tindakannya disebabkan oleh kecaman yang diterima dan ini mengambil tindakan membahayakan dirinya apabila dia ditemui tidak sedarkan diri disebabkan pengambilan bahan berbahaya. Beberapa kali beliau telah dimasukkan ke pusat pemulihan gara-gara mengalami tekanan emosi yang dahsyat. Antara kesan-kesan lain daripada buli cyber terhadap golongan selebriti dan influencer di mana tingkah laku mereka mungkin akan berubah. Mereka akan lebih cenderung untuk mengambil alkohol, tembakau dan dadah bagi mengurangkan bebanan dan tekanan daripada kecaman yang diterima daripada netizen yang tidak bertanggungjawab. Mereka juga akan mengalami penderitaan daripada organ psikomastik seperti sakit perut, sakit kepala dan sakit belakang. Kajian juga mengatakan bahawa golongan perempuan yang agak cenderung untuk memendamkan masalah yang dihadapi. Oleh itu, golongan perempuan yang sering memendamkan masalah dihadapi ini akan mengalami masalah sakit perut dan sakit kepala. Mangsa buli cyber juga akan mengalami masalah sukar untuk tidur dan mereka bertindak untuk mengambil ubat tidur secara berlebihan untuk untuk membolehkan mereka tidur dan melupakan segala masalah dan tekanan yang dihadapi. Oleh itu, dengan pengambilan ubat yang berlebihan akan menjejaskan kesihatan mereka. Dan jika kecederaan mangsa buli secara fizikal dapat dilihat dengan mata kasar, namun keadaan ini amatlah berbeza dengan apa yang dihadapi oleh mangsa buli cyber, kerana mangsa buli cyber akan mengalami gangguan bukan dari segi emosi sahaja, malah mereka akan mengalami masalah mental juga. Kematian penyanyi Korea Selatan iaitu Suli yang sememangnya menggemparkan seluruh dunia. Siapa sangka di sebalik keceriaannya yang ditampilkan di kaca televisyen, rupanya beliau menanggung ketegangan emosi dan mental yang sangat dahsyat. Akibat daripada tomahan dan kecaman netizen dan warganet yang tidak bertanggungjawab, beliau akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupannya dan beliau ditemui mati di kediamannya. Selain itu, kesan buli cyber terhadap golongan selebriti dan influencer di mana mereka akan mengalami masalah kemurungan dan kurang keyakinan diri. Hal ini berlaku kepada salah seorang anggota kumpulan Shin E, penyanyi daripada Korea, di mana beliau menerima kecaman yang sangat dahsyat daripada netizen yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab kerana berasa malu, beliau bertindak untuk mengasingkan diri dan mengalami masalah kemurungan. Nah, pada hakikatnya beliau sangat ceria dan diminati ramai. Oleh kerana tidak dapat mengawal perasaannya dan tekanan akibat buli cyber, beliau akhirnya mengambil keputusan drastik untuk mengakhiri kehidupannya. Kejadian-kejadian ini telah mewujudkan satu tema hybrid yang dinamakan sebagai bulicide, iaitu tindakan mangsa khususnya golongan muda yang membunuh diri akibat daripada kesan buli cyber. Dengan itu, sekian sahaja perkongsian daripada kumpulan 12 mengenai pengenalan, faktor-faktor dan kesan-kesan isu viral buli cyber terhadap golongan selebriti dan influencer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.